mesyuarat pada hari ini di Kuala Lumpur kerana saya ada mesyuarat Majlis Raja-Raja dan menjadi amalan kita selama ini apabila Majlis Raja-Raja diadakan dan kita mengadakan mesyuarat Exco di Kuala Lumpur. Dia sudah menjadi amalan lah. Dia nothing unusual. Sebab selama ni pun kita tak pernah tak bekerjasama. Cuma kita nak dia kena kotakan lah. Sebab kita tak pernah bergaduh pun, ya. Saya sendiri tak pernah bergaduh dengan dia. Malah saya tak pernah bergaduh dengan semua orang. Kalau kita lihat dari segi dasar kita selama ini, kita tidak pernah mendiskriminasikan dari segi peruntukan untuk membela rakyat. Dan saya ambil contoh dalam konteks pembasmian kemiskinan, ya. Kita tidak pernah bertanya sama ada orang ini adalah penyokong kerajaan ataupun sebaliknya. Dari segi untuk memastikan pembahagian perumahan rakyat sebagai contoh, kita tidak pernah bertanya tentang latar belakang, ya. Dan saya tidak maulah mengatakan waktu zaman mereka lakukan, tapi saya anggap itu adalah sejarah lah, ya. Jadi soal untuk membantu selama ini kita bantu, jadi tidak ada masalah. Jadi yang antara yang diminta ialah tentang peruntukan di kawasan. Kita selama ni pun kita bantu pembangunan di setiap kawasan, tidak ada masalah selama ini. Waktu cuma mereka waktu umpamanya saya ambil kawasan bencana, saya ambil lah contoh di kawasan Datuk Seri Nizar sendiri. Kebetulan dalam kawasan saya sebagai ketua bahagian di kawasan yang berkenaan, apabila berlaku banjir, apabila berlaku ribut, ya, saya pergi membantu. Saya tidak pernah kata oleh kerana kawasan itu adalah kawasan Pasir Panjang yang diperintah oleh PAS, oleh PR, maka saya tidak membantu. Saya turun membantu. Jadi tidak timbullah soal itu, soalan yang jadi tak perlulah memberi syarat itu dan syarat ini. Mereka pun tahu waktu zaman mereka apa yang mereka buat, tapi saya tidak mahulah ikut perangai mereka. Ya, saya ambil contoh satu lagi. Dari segi pembangunan di kawasan-kawasan yang dikatakan berada dalam kawasan pembangkang, contoh di Ipoh, kita telah merangka untuk pembangunan di Ipoh. Kita mendapati ada 6 buah pasar-pasar, sebagai contoh pasar yang sudah lama, wet market, yang ada di sekitar Lembah Kinta. Kita telah membuat syur kepada pihak kerajaan dan telah pun diluluskan. Kita buat dan about 36 million altogether. You imagine kalau kita mengabaikan, maka kita tak pedulilah tempat-tempat tu. No, during his time, soalnya ialah kepada rakyat. Ya, bagi saya ialah kepentingan untuk rakyat. Yang saya sebutkan tadi, for example, in his place, whether we have done something or not, whether we have developed the area or not, you know, the question is that whether you want it for your political mileage or for the people's. The most important thing is the money must go to the people. Jadi tak timbul soal itu bagi saya, because my policy is very clear. If there is poverty, for example, reported to us, we will definitely go and overcome the problems. I quote another example. In my series of Turun Padang to the peoples, I even went to kawasan-kawasan pembangkang recently. For example, I was in Parit Bunta. Right? Parit Bunta, you all know, this is it's not under pembangkang in Bagan Serai. Soalnya saya fikir tidak perlu pun mereka timbulkan, ya. Yang pentingnya ialah kita bekerja untuk rakyat. It's not, I do not want to say tak perlu dilayan dan sebagainya. Why must they give all kind of conditions? Because in the first place, what we have to do, what we ought to do as a politician, as a Menteri Besar, myself and also all the EXCO members, is to look after the welfare of the people.
Tidak, saya telah membuat pendirian saya selama ini. Apabila saya diberikan tanggungjawab untuk menjadi seorang menteri besar, right from the very beginning, kita telah pun merancang, ya, umpamanya. Saya tidak pernah memikirkan tentang apa akan jadi seterusnya. Iaitu yang penting bagi kita ialah mengadakan satu perancangan yang terbaik untuk negeri, bukan untuk saya, bukan untuk adik-adik Exco. Apabila prinsipnya ialah prinsip apabila kita diberi amanah, perlu dilaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Saya beri contoh, iaitu kita mengadakan satu perbincangan untuk bagaimana nak merangka masa depan negeri Perak. Kita wujudkan sebuah institusi yang sangat penting untuk membantu negeri Perak yang kita panggil sebagai Institut Darul Ridwan. It's a think tank group responsible to look after the policies, matters and help the state to move ahead, not more on looking on political things, how to strategize ourselves, but the most important thing for the state. Apa yang kita buat ialah kita wujudkan institut ini dan membantu untuk merangka, dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah pun ada satu kerangka besar, iaitu blueprint yang besar untuk pembangunan masa depan negeri yang kita namakan Perak Aman Jaya. It's a big, and it will be launched officially by me, dan kita akan maklumkan juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.